Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya di MRZ Blog untuk segmen tips auto. Oke, kepada anda yang baru saja mengikuti saya di MRZ Blog, kalau anda belum subscribe, jangan lupa subscribe, like and share, dan aktifkan button lonceng. Oke, supaya anda tidak ketinggalan konten-konten terbaru daripada MRZ Blog. Oke, yang pentingnya subscribe itu percuma. Oke, jangan kemana-mana. Teruskan bersama saya selepas ini di MRZ Blog. Kembali lagi bersama saya di MRZ Blog dalam segmen tips auto. Untuk konten pada kali ini saya ingin berkongsi kepada anda di luar sana, terutamanya pengguna-pengguna Isuzu D-Max. Oke, kenapa saya sering berkongsi mengenai Isuzu D-Max? Sebab saya sendiri pengguna Isuzu D-Max daripada model tahun 2007, okay, dan model 2014. So saya pernah menggunakan 2007 punya model dan 2014. So kiranya lebih kurang lebih dekat 20 tahun lah, okay, gitu, 20 tahun ke bawah pengalaman saya menggunakan Isuzu D-Max. So untuk kali ini saya ingin berkongsi lah masalah yang berlaku. Ini pengalaman mengenai kereta Isuzu D-Max. Okay. Ianya lebih kepada kereta automatic. Okay. Saya menggunakan Isuzu D-Max Automatic 3.0. So ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Okay, anda mau tahu? Teruskan menonton video ini. So untuk pengguna kereta automatic Isuzu D-Max, okay, anda dengar baik-baik pengalaman saya ini. Kalau anda yang menggunakan manual, rasanya anda boleh dengar juga lah. Untuk anda boleh tonton juga video ini. Tapi saya lebih kepada kereta automatic. Okey, berdasarkan pengalaman saya sendirilah ketika saya memandu daripada gear 1 ke gear 2 tu, dia sebenarnya dalam keadaan perlahan lah. Kalau anda pecut, dia tidak terasa, okey, sebenarnya. Tetapi kalau anda bergerak secara perlahan, okey, katakan anda melalui satu kawasan-kawasan yang macam anda tidak boleh laju lah, katakan kan, daripada bump tu anda slow kan, macam jalan kampung lah, katakan. So ketika daripada gear 1 ke gear 2 tu, untuk pengalaman saya selalu dapat rasakan satu gegaran, okey, satu gegaran di bahagian bawah, macam tidak smooth lah orang cakap kan. So setiap kali kereta tu bertukar gear dari 1 ke 2, saya akan dapat rasa satu gegaran yang tidak sedap lah. Benda ni berlarutan sebenarnya, dan saya komplain lah di service center, dan mereka pun mula-mula tidak dapat memastikan benda tu. Saya cakap mungkin saya perlukan penggantian minyak ATF tu lah. Mungkin minyak ATF tu sudah tidak bagus. So bila tukar pun masalah tu tidak selesai. Dan sehinggalah satu hari tu, bila saya melalui kawasan-kawasan yang macam tidak rata, saya dengar satu bunyi, macam bunyi ketukan. Bila macam melalui jalan yang tidak rata tu, anda akan dapat dengar di bawah bangku tu, bawah bangku pemandu, anda akan dapat dengar satu benda yang macam umpama screw spring longgar. Okey, sampaikan saya suspek, saya ingat saya punya left spring di belakang tu skru dia longgar. So saya suruh mereka cek, suruh ketatkan. Dan sampai satu tahap lagi saya suruh rakan-rakan saya suruh goyang. Suruh goyang kereta tu, dan saya akan dapat dengar sebenarnya bunyi macam ketukan lah, tuk 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 gitu kan. Tapi saya tidak jumpa. Okey, saya tidak jumpa, dan akhirnya saya berputus asa sebenarnya. Saya biarkanlah, bunyi pun bunyilah, peduli ke sana kan. Dan begitu jugalah keadaan apabila daripada gear 1 tu ke gear 2 tu pun memang selalulah akan dapat rasa satu gegaran ketika bertukar gear, macam tidak smooth. Macam orang cakap apa? Jacking begitulah kan. Jadi saya pun lama-lama saya macam bosan mulayan, saya biarkan benda ni berlaku. So akhirnya apabila saya hantar ke bengkel, hantar ke bengkel di service center, so mungkin nasib baiklah kan, mekanik tu dapat kesan mounting gearbox saya putus. Okey, seperti yang anda nampak sekarang ni, mounting gearbox tu besar jugalah sebenarnya dalam benda begini ni. So dia putus sebenarnya, sudah agak lama lah. So dia beritahu saya mounting gearbox ni putus. So yang berita baiknya sebenarnya mounting gearbox ni hanya ada sebiji saja. Okey, dia tidak dua. So sebiji tu saja. So saya gantilah, saya suruh orang ganti, dan saya dapatkan harga di kedai luar, part luar original. So lebih kurang dalam untuk harga di pasaran Sabah
dalam RM280. Okey, RM280 untuk harga original part tu di kedai luar lah. So saya atur lah, saya beli, suruh orang pasang. Dan apabila benda ni sudah siap dipasang, saya bawa balik kereta tu. Ternyata benda itulah yang puncak sebenarnya gegaran ketika bertukar gear. Dan selepas saya tukar benda tu, langsung tidak ada gegaran. Daripada gear 1 ke gear 2 tu dia betul-betul smooth lah. Dan apabila melalui jalan-jalan yang tidak rata tu pun tidak ada lagi bunyi ketukan tu, ketukan misteri. So sebenarnya itulah punca dia mounting gearbox. So mungkin anda di luar sana mungkin ada pernah mengalami benda ni, masalah ni, dan belum dapat ditemui. Cuba anda bawa ke bengkel, cek mounting gearbox anda, mungkin putus. So untuk makluman anda, kereta saya ni sudah lebih kurang sudah masuk sudah genap tahun ke-7. Okey, tahun ke-7. So mileage pun dalam 150,000 km gitulah. Tidak juga tinggi lah, tapi boleh lah kan. So itulah, akhirnya saya jumpa masalah tu dan saya suruh mereka ganti. Dan kalau anda mungkin di luar tu yang sedang mencari ataupun belum tahu, okey, lepas ni esok bawa ke bengkel, suruh mekanik cek, okey, mounting gearbox. So ini merujuk lebih kepada kereta automatik lah. Sebab kalau kereta manual saya rasa jarang akan rasa, tapi dia tetap ada mounting sebenarnya. Okey, mounting gearbox tetap ada, tapi memang anda tidak akan rasa lah sebab dia manual kan. Tapi kalau kereta automatik akan dapat satu rasa lah, yang orang panggil macam istilahnya jacking. Untuk konten-konten akan datang sebenarnya banyak lagi saya akan kongsikan bersama anda berkaitan dengan Isuzu D-Max ni, sebab ini berdasarkan pengalaman saya sendiri sebenarnya. Okey, selain pengalaman saya sendiri, saya akan ambil daripada pengalaman orang lain, okey, pengalaman pemandu lain, pemilik lain. So saya akan gabungkan bersama di konten saya ni untuk dikongsikan kepada anda di luar. Okey, mana tahu kan ada yang anda tidak dapat pastikan masalah kereta tu. So saya akan buatkanlah konten di masa akan datang. Dan saya rasa masalah ni sebenarnya hampir samalah dengan kereta lain. Okey, macam contoh jenama lain tu hampir sama sebenarnya kan. Jadi mungkin mereka yang menonton ni mungkin boleh dijadikan panduan sebenarnya untuk kereta anda, tidak semestinya untuk Isuzu D-Max. Sebab saya pengguna Isuzu D-Max, so saya berceritalah untuk Isuzu D-Max. Tapi anda boleh jadikan panduan sebenarnya kan untuk kereta macam Toyota, Navara, Ford Ranger, okey, walau bukan 4 wheel pun macam kereta lain, Proton, Pro 2, banyak lagi lah, Honda kan. Semua tu yang penting ianya kereta kan. Semua kereta, benda-benda ni sebenarnya basicnya sama kan. Benda tu semua ada, mungkin bezanya size lah kan, size besar dan kecil. Tapi walau bagaimanapun secara asasnya ianya sama. So mungkin kalau anda ada cadangan di luar sana yang mungkin boleh saya buatkan konten untuk anda, so jangan malu, jangan segan, kamu komen saya di bawah ni, komen di bawah ni, bagi cadangan, ataupun kalau kamu ada pertanyaan kan berkenaan dengan Isuzu D-Max ataupun dan sebagainya, kalau saya boleh jawab, saya akan bantu lah. Kamu komen saya di bawah ni, okey, saya akan tengoklah hari-hari komen kamu tu. Kalau macam komen yang bagus tu, yang bernas, saya akan pin lah. Mungkin orang-orang lain yang boleh jawab, mereka akan tolong jawab di komen tu. So rasanya sampai di sini untuk konten saya pada kali ini, tips auto mengenai mounting gearbox. Okey, mounting gearbox kereta. So sekali lagi, jangan lupa kamu cek kamu punya mounting gearbox tu. Kalau esok ada masa, datang esok cek. Apalagi kalau yang kereta sudah berumur 5 tahun ke atas tu, so jangan kasih tunda-tunda guys, kamu cek lah kan. Kalau kamu sudah sebis tu, sekali lah suruh cek, manalah tahu kan terputus. Alright, sampai jumpa lagi untuk konten akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi, bye bye.